Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 10 Zulhijjah. Selamat Hari Raya Aidil-Adha saya ucapkan kepada kawan-kawan. Baru balik daripada solat raya. Jam pun belum pukul 9 lagi. Sekejap lagi nak pergi menyembelih. Nak pergi melapah, nak pergi merewang. InsyaAllah. Dah lama tak buat video. Jadi saya nak buat video nota lah macam biasa kan. Kita merakam apa yang kita belajar sepanjang 10 hari Zulhijjah ni. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita menghadapi 10 hari dari bulan Zulhijjah. Satu perjalanan 10 hari tu lama kan sebenarnya. Satu perjalanan yang sangat mendidik diri kita dari sudut hukum hakamnya, dari sudut puasanya, dari sudut zikir-zikirnya, doa-doanya. Itu kita yang di Malaysia. Apatah lagi orang yang sedang melakukan haji. Semoga Allah terima semua amalan kita. Jadi, apa yang saya nak kongsi hari ni? Kebetulan tadi dengar khutbah Hari Raya Aidil-Adha di masjid. Satu khutbah yang saya rasa sangat bagus, sangat jelas. Disebut satu persatu ayat-ayat tentang ibadah kurban. Sedikit tafsirnya. Dan imam telah meringkaskan 3 poin utama daripada khutbah beliau. Antara yang pertama yang saya ingat lah, yang pertama tu dia kata syarat untuk ketaatan seorang anak kepada ibu bapanya ataupun kepada Tuhannya adalah ibu bapa itu sendiri perlu taat kepada Tuhannya. Tu kat mana tu kita belajar? Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kita tahu ketaatan demi ketaatan telah dia buktikan. Daripada dia perlu berdakwah kepada keluarganya, kepada kaumnya, kemudian dia berpindah meninggalkan keluarga di Hijaz. Kemudian datang semula, anak dah besar, kena sembelih pula. Jadi Nabi Ibrahim telah memilih ketaatan demi ketaatan dalam kehidupan beliau. Benda ni seorang anak mesti nampak. Dan bila nampak, nak tak nak, kalau dia tak tiru pun pada waktu tu, dia akan ada influence, pengaruh sikit atau banyak. Kita tahu Nabi Ismail adalah Nabi Allah. Pastilah Allah sendiri telah menggunakan sifat-sifat kenabian kepada beliau. Apapun kita tidak nafikan peranan seorang ayah di dalam contoh seorang Nabi Ismail. Contoh peribadi Nabi Ismail. Saya tertarik apabila imam menyebut fasalli li rabbika wanhar, surah Al-Kawthar. Apabila Allah kata Allah telah memberikan nikmat yang banyak, inna a'tainaka al-kawthar. Al-Kawthar ni banyaklah tafsirannya. Ada yang kata nikmat, ada yang kata sungai di syurga, ada yang kata umat pengikut yang banyak. Banyaklah tafsiran untuk kalimah Al-Kawthar. Dan semuanya tidak jauh antara satu sama lain. Tapi saya nak fokus pada ayat kedua, iaitu fasalli, dan sembahyanglah, solatlah, li rabbika, hanya kepada Tuhanmu, Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Dan ataupun perkataan nahar ni pun banyak tafsirannya. Apapun saya terdetik ataupun diperingatkan ataupun tersentuh dengan hakikat bahawa bila Allah dah kurniakan kita banyak sangat nikmat, kita disuruh untuk pertama sembahyang. Maksudnya apa? Sembahyang tu adalah tempat kita bersyukur. Sembahyang itu adalah tempat kita mengiktiraf siapa yang beri. Sebab disebutkan fasalli li rabbika. Rabb tu Tuhan yang memberi. Dia tak sebut
fa'bud, ibadah, tapi specifically solat. Ada ulama mentafsirkan arahan solat ni adalah solat 5 waktu, ataupun arahan solat ni solat hari raya Aidil Adha. Apapun yang mahu dimaksudkan adalah solat. Maksudnya salah satu tiang agama kita. Dan saya sangat teringat pesanan daripada Ustazah Solehah Kaswari bila beliau sebut dalam satu ceramah. Beliau kata, kita ni solat, Allah kata apa? Allah minta kita bersolat untuk mengingat dia. Apa ayat ni saya tak ingat. Maksudnya solat ni adalah tempat kita mengingat siapa Tuhan kita. Solat ni adalah tempat kita menyedari bahawa selama ni kita dah terima banyak sangat pemberian. Inilah waktunya untuk kita bersyukur. Lagi banyak kita tahu kita diberi nikmat, ataupun lagi banyak kita rasa terhutang budi, lagi banyak lah kita rasa nak solat, ataupun rasa lebih nak menghargai solat kita, kan? Fasalli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah, ataupun menyembelih lah, kan? Jadi ibadah korban ni juga adalah salah satu cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kan? Dan kita digalakkan bila haiwan itu disembelih di depan kita, kita membaca doa Nabi Ibrahim, kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya kita macam berikrar semula bahawa semua yang aku buat ni, korban yang aku buat ni, solat yang aku buat ni, hidup aku, mati aku adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Balik-balik semuanya adalah tentang keikhlasan, tentang sejauh mana Allah itu utama, tentang kesyukuran, tentang keinginan kita untuk menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berserah pun kenalah mensyukuri, kan? Nak menyerah diri kepada Allah perlu mengenal Allah dulu, kan? Jadi dalam usaha kita untuk berkorban, dalam usaha kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, dalam usaha kita untuk beribadah, jangan lupa untuk menambahkan ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, kan? Semakin kita mengenal Allah, semoga semakin kita dekat dengan ibadah-ibadah, dengan penghayatan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan kepada kita semua. Kenapa kita kata pasal penghayatan? Sebab ibadah ni ada pada form dia, bentuk, rupa, dan juga ada pada niat. Kita nak menguasai, ataupun kita nak mendapatkan kedua-duanya lah, kedua-dua aspek. Dari sudut macam mana dia memberi makna dalam hidup, dan dari sudut form dia, bentuk yang kita telah laksanakan. Jadi wallahu a'lam, salah silap saya mohon tegur, ataupun kalau ada penambahan boleh tambah di ruang komen. Kita jumpa lagi insya-Allah. Selamat berkorban, selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum.